Daerah Tutong. Baik, Alhamdulillah sekarang kita berada di daerah Tutong pula bersama dengan rakan setugas kita, Nur Adina Muhammad Nasran. Assalamualaikum Nur Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud Iskandar dan juga Hayatul. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah, kami sihat. Nur Adina, kalau tadi Nur Hati katanya kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal numpang buyat. Kalau Nur Adina sendiri, boleh anda menumpang buyat? Ya, kalau saya belum pernah cubalah menumpang buyat kerana takut gagal sebenarnya. Takut gagal. Tidak apa-apa. Yang penting level nyorang confident untuk beritahukan tidak pernah tu, tidak apa-apa. Tapi kalau versi cacah ambuyat, kalau Nur Adina sendiri suka cacah ambuyat macam mana? Orang Tutong dah pandai. Ya, memang kalau makanan ambuyat ni memang kegemaran saya sendirilah dan juga keluarga. Jadi kalau saya secara peribadi suka cacah tiga rasa, itu campuran binjai, tempoyak dan juga membangan. Jadi memang sedikit masam, sedikit pedas, jadi itulah mesti seimbang. Kan. Karang tak. Okey, kita percaya ada maklumat dan juga pengisian dari daerah Tutong. Kami serahkan kepada Nur Adina. Silakan. Baik, terima kasih Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ada kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Tutong. Dan untuk perkongsian pada pagi ini juga ingin dikongsikan terlebih dahulu cuaca di sekitar daerah Tutong alhamdulillah cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Diharapkan semoga apapun perancangan anda, semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk hari ini. Berada terlebih dahulu ingin dikongsikan dua maklumat semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah pada hari ini, hari Sabtu 3 Mei 2025 yang akan diadakan di Lance Hotel Pekan Tutong dan akan bermula pada jam 10 pagi hingga 2 petang, di mana orang ramai adalah diseru untuk menyertai kempen derma darah ini bagi sama-sama lagi membantu meningkatkan bekalan stok darah di negara Brunei Darussalam dan tempahan slot derma darah melalui aplikasi Botcard. Bagi kempen derma darah ini adalah sangat-sangat digalakkan jadi orang ramai dialurkan juga untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengerat Anak Seleha untuk menerima darah pada waktu bekerja bermula pada jam 8 pagi hingga 11 pagi dan di sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang hingga 4 petang. Manakala masih lagi diteruskan juga acara Tutong Bas, iaitu acara jual-jualan makanan dan juga minuman pada hari ini dan juga esok yang akan bermula pada jam 11 pagi hingga 10 malam dan akan berlangsung di kawasan letak kereta Jeti Sungai Tutong. Jadi orang ramai adalah dialurkan untuk datang bagi sama-sama lagi memeriahkan acara ini dan sama-sama lagi membantu para peniaga tempatan kita ini dengan membeli antara produk yang mereka jualkan di acara Tutong Bas yang akan diadakan pada hari ini, hari Sabtu dan juga esok Ahad 4 Mei 2025. Dan itulah antara dua maklumat yang dapat kami kongsikan untuk hari ini dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, dapat kita lihat di belakang ini merupakan koleksi pingat. Namun saya percaya ada penonton pasti ada menyimpannya banyak koleksi, bukan saja pingat, mungkin ada antaranya mainan ataupun koleksi figura, anime dan sebagainya. Yang pasti antara salah satu sebab mengapa kita ni menyimpan koleksi ini adalah kerana minat dan juga kita ni menghargai sesuatu barang itu. Dan menerusi pertemuan kita pada kali ini, saya akan bawakan kepada Auda koleksi barang yang mungkin saja dapat membuka minda Auda dan juga menjadi salah satu inspirasi kepada Auda. Jadi untuk itu teruskan Auda bersama saya. Berbicara mengenai barangan koleksi, ia beristilah mengumpul sesuatu berupa benda-bendaan dalam kuantiti yang banyak. Sama ada barang tersebut adalah sesuatu yang sukar ditemui maupun sesuatu barang yang kebiasaan dan mudah dimiliki oleh sesiapa sahaja. Koleksi-koleksi yang berjaya dikumpul dalam bilangan yang banyak
bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dikecapi kerana terdapat sebilangan para pengumpul koleksi hanya akan dapat melakukan perkara tersebut setelah bertahun-tahun, malah berdekad-dekad, dan ada juga yang berkurun lamanya, iaitu yang merupakan koleksi turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang seterusnya barulah dapat mengumpulkannya. Oleh demikian, wajarlah setiap koleksi itu dikategorikan sebagai suatu barangan yang amat disayangi dan begitu berharga buat para pengumpulnya. Antara contoh koleksi barangan yang sering kita melihat ialah koleksi barangan antik. Koleksi-koleksi seumpama ini bukan sahaja begitu bernilai, malah menyimpan keunikannya tersendiri selain mencerminkan kebudayaan dan cara hidup orang dahulu kalanya. Menyingkap akan sejarah dari barangan koleksi seperti ini pasti sahaja ia suatu perkara yang mungkin kita tidak pernah mengetahuinya. Namun dengan adanya insan-insan yang mengumpulkannya membolehkan generasi masa kini dan akan datang tahu dan mengenali barangan antik seperti celapa, langguai, paspan, malah alat-alat permainan tradisional dan sebagainya yang masih tersimpan rapi dan kemas. Khazanah berharga turun-temurun seumpama ini yang kebanyakannya sukar untuk diperoleh dan telah berusia ratusan tahun itu semestinya dipertahankan dan didedahkan kepada generasi-generasi baru agar barangan lama dan antik ini tidak akan pernah punah dengan arus kemodenan zaman. Lain pula halnya bagi para peminat figura. Bagi para pengumpul koleksi-koleksi berupa figura, mereka menilai sesuatu figura itu daripada perspektif yang berbeza, seperti melihat pada perincian mereka bentuk sesuatu figura, persamaan sesuatu figura itu dengan bentuk aslinya, malah sehingga pada kesalahan cetakan pada sesuatu figura yang boleh sama ada menjejaskan atau menambah baik nilai pada sesuatu koleksi tersebut. Lazimnya para pengumpul koleksi-koleksi seumpama ini adalah terdiri daripada golongan muda ke dewasa yang mempunyai minat terhadap sesuatu figura sedari mereka berusia kanak-kanak. Meski terlihat seperti mudah untuk dikumpul koleksi-koleksi sedemikian, namun hakikatnya ia memerlukan minat, kesungguhan, malah pengorbanan dari segi perbelanjaan wang kerana untuk mengumpul koleksi-koleksi sedemikian bukanlah sesuatu yang murah dan hanya pada peminatnya sahaja yang betul-betul memahami signifikannya mengumpul koleksi-koleksi seumpama ini. Terdapat juga sebilangan para pengumpul koleksi yang terdiri daripada mereka yang gemar terhadap alam dan keindahan, iaitu mereka yang suka terhadap tumbuhan ornamental. Para pengumpul bunga-bungaan menilai sesuatu tumbuhan itu sebagai sukar untuk didapati ialah melalui cara hybridnya, lokasi endemik sesuatu tumbuhan itu, keunikan yang ada pada bentuk daun, batang dan lain-lain. Serta faktor tambahan lain ialah jika sesuatu tumbuhan atau tanaman itu menjadi permintaan tinggi, maka harga tumbuhan itu akan melonjak naik. Bagi para pengumpul tumbuhan ornamental, koleksi-koleksi bunga-bungaan yang dikumpul yang mewarnai pekarangan rumah adalah sebagai penawar bagi meredakan tekanan stres selain sebagai salah satu riadah di waktu pagi atau petang dengan cara meluangkan masa terluang memeduli tanaman-tanaman ornamental. Adapun sebilangan pengumpul koleksi berpendapat, terdapat beberapa cara untuk memperkenalkan keunikan serta menyebarluaskan koleksi-koleksi mereka bertujuan untuk pendidikan am buat orang ramai, sekaligus mempertahankan khazanah berharga ini antaranya melalui jual beli barangan koleksi lama, terutamanya bersama penggemarnya agar dapat diturun-temurunkan. Selain itu dengan cara menyediakan satu ruangan khas atau galeri yang dapat dilawati oleh sanak saudara dan orang ramai. Dan ada juga dengan cara membuatnya sendiri bagi mereka yang berkemahiran dalam bidang pertukangan dan sekaligus mengadakan bengkel pembuatannya agar generasi penerus dapat mengekalkan seni kreatif pembuatannya, misalnya keris, pemarang dan lain-lain. Meski terlihat sebagai hanya sekadar hobi, namun mempunyai barangan koleksi mempunyai kebaikan dari segi psikologinya, seperti dapat membangun keinginan untuk pengetahuan,
Perkara ini jelas dilihat bila mana seseorang yang mempunyai koleksi akan mengetahui banyak perkara tentang koleksi-koleksinya, sekaligus membangun harga diri dan membantu meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, dapat mengawal tekanan stres kerana rata-rata yang mempunyai barangan koleksi ini bermula daripada hobi dan akhirnya menjadi minat yang dapat menggembirakan diri.